Kembali bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan sentak bersama saya Irfan Syamina Sution, Hafiz, Amira dan juga Bro Amin di sini. Okey. Bawa perasan, Amira Amin. Betul, double A. Kan? Kita cakap. Okey, saya keluar dulu lah. Double A, macam nombor bateri Kita kalau triple A pun double A lagi besar. Okey, kita terus nak berkongsi berkaitan dengan mata-mata cyber ni dan kita nak sentuh mengenai isu body shaming yang merupakan satu kesalahan undang-undang di Malaysia ni, tapi masih kita lihat di luar sana ramai bangsa yang memberitahu kita semua yang saya dah pernah kena body shaming, orang kutuk saya punya muka, saya punya badan, fizikal dan sebagainya. Jadi tapi orang masih tidak tidak takut tentang undang-undang ni. Bagaimana Prof boleh kongsikan? Dia sama juga macam isu rasis. Kan kecoh satu dunia sekarang bila pemain Real Madrid Vinicius Junior dihina, dipanggil dengan panggilan monyet di Sepanyol kan. Dan dilihat seolah-olah pihak berkuasa La Liga tidak mengambil tindakan serius terhadap isu racism. Begitu juga dalam isu body shaming. Pertama sekali, kita memang ada undang-undang. Betul. Dan kena ingat dalam undang-undang ni disebut ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse. Maknanya orang yang tidak mempedulikan undang-undang ni is no excuse. Cuma yang menjadi sedikit pertikaian di kalangan pengamal undang-undang ialah enforcement of the law. Apabila berlaku body shaming, kadang-kadang undang-undang tu seolah-olah tidak berapa bertaring. Kan? Maknanya menyebabkan orang dia jadi tak takut. Tak kisahlah. Tak kisah kan. So cadangan saya kalau pihak berautoritas dan menonton program kita ni, saya harap hashtag Muhun-Terasa lah ya. Jangan sentap Jangan sentap. Jangan sentap kan. Undang-undang dah ada, enforcement tu mau ada. Kan. Dia sama juga macam isu rokok kan. Rokok di premis public. Undang-undang dah ada, tapi bila enforcement tak ada, yang merokok ni naik lemak. Sama juga body shaming. Bila undang-undang ada tapi tak ada enforcement, yang mana kaki body shaming ni naik lemak. Dia hentam je lagi. Dan kau kena ingat, orang yang duk mengata tu, bila orang mengata kau, tahu pula koyak. Betul tak? Sebagaimana kita tak suka orang mengata kat kita, jangan kata kat orang. Sekali lagi, geram aku. Betul. Okey. Jadi kalau maksudnya kalau kita kata dekat dia tak apa, tapi jangan dikata kita kata dia koyak. Dia koyak. Apa benda punya buangai. Kan? Tapi Amira Osman sendiri, walaupun baca tak nak terasa, tapi pernah tak macam dah taib ni, padam balik? Of course, pernah. Saya pernah. Dan tak padam pun dia. Teruskan dia, tekan klik. Macam saya cakap lah, kita manusia biasa kan. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita geram. Tapi saya pernah, satu ketika saya balas, dia balas balik. Dia bawa pula askar dia. Bawa askar dia lawan. Betul. Ada Amir dia. Saya pun pernah. Ada dia punya keyboard warrior tu. So sebenarnya saya berpendapat, layan orang macam ni menyakit hati kita, menyakit otak kita kan. Pasal dia ada mentaliti yang berbeza dengan kita kan. Jadi sebab itu, selepas tu saya pilih untuk lantak kau lah. Saya memang blok je. Betul, saya jujur cakap saya blok sebab saya tak nak benda-benda toksik dalam hidup saya lah. So Ifan tak ada datang lah, kau komen je kak, kau komen tak ada Ifan sangat baik ya. Sama macam saya Ifan kat Ifan adalah seorang adik yang sangat tenang. Dia akan sentiasa kak, tak yalah kak, kakak kau ni sini kan. Saya pun akan nasihat yang sama. Samalah nasihat saya dengan kakak nanti. Bagus. Kalau Amira dia blok kan. Saya tak blok tau. Sebab apa? Saya suka kita jiwa tempur. Itu kan. Satu lagi saya suka kata-kata Adolf Hitler. Don't get me wrong, bukan saya setuju dengan Holocaust dekat Jerman tak, tapi Hitler dia pernah sebut tahu, aku sengaja tidak menghapuskan semua Yahudi supaya generasi akan datang akan kenal kejahatan Yahudi. Maksud saya sengaja tidak memblok ataupun delete komen-komen yang sampah tu, supaya dunia melihat kesampahan komen tu. Okey, biar orang tengok betapa buruk perangai orang tu. Tapi Ifan, baru-baru ni tahun lepas Bro Amin pernah kena kecam juga kan. Tapi Bro Amin terus minta maaf. Itu salah satu cara juga sebenarnya. Kalau benda yang memang ternyata kita salah, kita jangan teragak-agak untuk minta maaf. Itu disiplin kita dalam menuntut ilmu. Sebab saya adalah satu isu saya cakap dan ada pandangan saya yang bila tengok balik, aku salah. Dan bila betul kita salah, yang menegur pula bukan biasa-biasa. Betul. Ada yang taraf mufti tegur saya semua. So bila benda tu ternyata kita salah,
jangan kita meletakkan ego untuk tidak minta maaf. Saya minta maaf. Bahkan dengan minta maaf tu juga orang akan menampakkan ketelusan dan kejujuran kita di dalam kita memberikan ilmu. Tak payah sentap lah. Tak payah sentap lah. Adalah sentap sikit. Tapi betul lah. Maksudnya kita kena berani ke depan. Kalau kita dah buat salah tu, kita minta maaf je. Tak payah kita fikir 2-3 kali kan. Okey, kalau Amira sendiri tadi, dalam dunia selebriti ni kan, selain pada Irfan lagi, kawan-kawan sebab Mira ni rapat juga dengan Wani Asrita, kawan-kawan lain. Mereka ni mengalami masalah yang sama ke macam pernah duduk sekali macam okey kita saya sebenarnya secara jujur saya pernah backup kawan saya dekat Twitter lah. Saya tak sebutlah nama dia, penyanyi lah. Orang tu macam marah-marah, kecam dia salah nyanyi. Saya backup lah. Saya cakap kadang-kadang live show ni kita dah praktis, kita dah cukup tidur, kita dah jaga makan, benda nak jadi. Sama macam hosting. Betul. Kita dah rehearse, hafal semua. Ni saya buat nota ni. Kadang-kadang ada juga tergelecoh. Itu menunjukkan kita manusia kita terbuat silap kan. Abang Faizal Tahir selalu cakap saya, kalau kita buat silap dalam kehidupan kita, itu menunjukkan kita ni normal. Kita adalah manusia. Bila saya backup, netizen tu cakap, kenapa jadi penyanyi kalau dah tahu nak buat salah? Saya cakap dia penyanyi adalah seorang manusia. Kenapa kena macam. Jadi saya rasa kawan-kawan saya pun kena benda yang sama. Tapi macam saya cakap, terpulang kepada individu tersebut bagaimana dia ingin menerima kecaman. Tapi kawan-kawan saya alhamdulillah so far bagaimana kecaman pun mereka adalah orang-orang yang kuat lah. Ifan tahu tak maksud tergelecoh apa? Tahu, maknanya kita terlari sikit lah. Tergelincir. Okey, betul. Kita bercakap sekarang ni mengenai mata-mata siber ni yang memang satu isu yang sangat kuat dikatakan hari ini, dan kita nak bercakap mengenai obsesi. Bro Amin. Mungkin boleh kongsikan kepada orang di luar sana, kenapa anak muda sekarang ni suka sangat dengan media sosial, dan kalau telefon tu kalau hilang sekejap dah memang tak makan pun tak apa. Tak makan pun tak apa, tak ada Janji ada handphone. Janji ada handphone. Benda tu tak tengok muda. Saya pada tahun Itu pun tak lepas. Itu pun tak lepas ni. Ni nota. Okay. Masa tahun 2004 saya accident teruk, patah rahang, patah dagu. Saya masuk hospital. Banyaklah, saya 2 hari saya tak sedar. Saya sedar-sedar ni benda, padahal ni patah ni kan patutnya kena tanya dia dulu, tapi benda pertama saya tanya mana telefon. So tak tengok orang lah. Maknanya nak sebut zaman sekarang, telefon ni dah jadi satu keperluan dalam bisnes khususnya. Dan cakap tentang ketagihan tu, benda tu saya tengok ada tadi dalam package tadi, dalam VT tadi disebut Malaysia ni nombor 2 dari segi penggunaan platform tertinggi di dunia. Betul. Dan itu mengikut report laman berita WION News yang berpekalan di India. Mereka menggunakan proxy rack. Dan kita nombor 3 tau. Kita nombor 2. Nombor 1 UAE. Nombor 3 Filipina. Betul. Okey, fakta menariknya ialah negara yang mempunyai sistem ataupun akses internet paling laju bukan UAE. Bukan Filipina. Bukan Malaysia. Nombor 1 Korea Selatan. Korea Selatan, betul? Malaysia nombor 5 negara paling canggih, paling terbaik lah akses internet. Okey, dia punya signifikannya ialah kenapa Korea sistem internet terbaik, tapi kepenggunaan dia top 3 pun tak masuk. Terkawal lagi. Maksudnya mereka lebih civilized. Mereka tahu dia ada hemah dalam penggunaan social media. Kita Malaysia ni dia dah jadi beriman dengan social media. Betul. Nampak tak? Semua benda. Dan kesan dia ialah ramai generasi muda ni dia dah hilang common sense. Selalu obses dengan pasal kan. Contoh dia dah tak erti intonasi bila bercakap. Sebab bercakap dia type. Dia dah tak erti face expression. Betul. Sebab face expression dia adalah emoji. Yelah tu. Kesan dia, saya masa interview untuk staff baru untuk company saya, budak yang bawa lepas grad CGPA tinggi, tapi bila jawab soalan macam robot. Tak ada perasaan. Betul. Dia hanya fasih dekat gadget, tapi bukanlah secara communication berdepan. skill lah. Soft skill tu memang tak ada lah. Dan common sense pun tak ada. Bila common sense tak ada, itu bila dia komen, dia tak ada perasaan. Dia tak fikir perasaan orang lain sebab dah hilang common sense. Okey, baik, itu jawapan dia. Sebab kita ada soalan juga dekat TikTok kita. Tapi sebelum tu Irfan, kita nak ke segmen tamak pahala. Tamak pahala. Tamak pahala. Kita nak bersama dengan Syairul yang sudah bersedia untuk segmen tamak pahala. Jom kita saksikan apa yang dia tamak sangat tu. Okey, saksikan.
Ada orang dia suka mengumpul kekayaan di dunia. Ada juga orang yang suka mengumpul saham di akhirat. Kadang-kadang mereka bersedekah, berzakat, membantu golongan yang memerlukan. Tapi hari ini saya ingin bawakan anda kepada satu NGO yang menguruskan jenazah secara percuma. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk bersama dengan pengasas Amal Team, Encik Zuhairi Zainul atau lebih dikenali sebagai Hairi. Jadi Encik Hairi, macam mana nak kita sikit berkenaan dengan ilham datangnya penubuhan Amal Team? Okey, ilham ni datang 5 tahun yang lepas. Okey, kita lebih merasa untuk nak membantu masyarakat di luar sana. Okey, dan saya mencari satu idea yang baru untuk saya membantu masyarakat di sana dan saya menubuhkan pertubuhan Amal Team dan saya membuat satu van jenazah untuk membantu masyarakat di luar sana untuk golongan yang kurang-kurang yang berkemampuan. Okey, pada mulanya jentera dia, maknanya van tu saya buat satu dahulu. Okey, sebab masa tu ramai yang tidak mengenali Amal Team, kita buat apa yang termampu. Okey, alhamdulillah semakin lama orang mengenali Amal Team dan sekarang alhamdulillah ada hampir 10 van jenazah. Semua urusan kita akan diuruskan di dalam lori tu. Okey, dalam untuk mandi, kafan, semua lengkap semua di dalam lori jenazah tu. Dan kita boleh terus bawa lori tu di depan rumah waris. Okey, kalau van ni selalunya kalau kematian di hospital ataupun di rumah untuk pulang ke kampung halaman dia. Okey, macam lori ni kira untuk golongan ataupun yang tinggal di apartmen ataupun rumah-rumah yang jauh dengan pusat untuk diuruskan tu. Okey, so kita akan bawa lori terus ke depan rumah orang. Jika kematian tu di hospital, okay, kita akan uruskan di hospital, maknanya pihak hospital akan menyediakan kemudahan untuk kita mandikan jenazah dan kita terus bawa dia lah dekat mana. Kadang kalau warga negara, kita akan tanya pada waris dia nak ke bumi di mana. Kalau selalunya golongan yang kurang berkemampuan, diorang akan ikut apa yang pihak Amal Team tetapkan, mungkin ke bumi di tanah perkuburan yang terdekat. Kita akan uruskan daripada mula mandi, kafan, van jenazah dan hantar ke tanah perkuburan. Dan segala kos tu kita akan tanggungllah. Okey, setakat ni volunteer yang tetap hampir 10 orang. Okey, untuk yang part time tu kadang-kadang diorang datang bila waktu cuti Jumaat, Sabtu, Ahad, lebih kurang dia 5-6 orang. Tapi alhamdulillah 10 orang tu pun sentiasa membantu saya dari pagi. Dioranglah yang menguruskan daripada mandi dan hantar jenazah, van semua diorang akan uruskan sama-sama. Okey, harapan saya semoga belia-belia di luar sana dan golongan yang berkemampuan lebih banyak untuk mewujudkan NGO-NGO seperti kami. Okey, kalau kita boleh menyediakan satu negeri ataupun satu daerah pertubuhan macam NGO yang kami lakukan ni, alhamdulillah kita boleh ramai lagi membantu masyarakat di luar sana. Sebab Amal Team tak boleh membantu semua kawasan. Kan kalau kita dapat setiap daerah, setiap negeri, alhamdulillah kita boleh setiap hari membantu dalam untuk pengurusan jenazah ni. Sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadanya jugalah kita kembali. Dalam slot Tamak Pahala ini, suka saya ingatkan kembali kepada anda untuk sama-sama kita beramal dan beramallah dengan ikhlas. Saya Syarul Islam. Ya, lain betul suara dia daripada Betul. awal tadi. Dah berbeza sangatlah Syairul yang tadi Betul. dengan yang sekarang ni. Tapi Terus tukar kurtau. betul. tukar. Mungkin saya rasa dia dimandikan dekat sana. Insaf. Okey, kita juga bersara di TikTok tadi. Kita ada satu soalan ni, Ifan. Apa soalannya tu? Okey, soalannya kepada Bro Amin sendiri. Dia tanya, Ustaz Amin, boleh tak kongsikan macam mana? Ya, dia komen yang Ustaz kat situ. Perlu. Macam mana kita nak kurangkan ketaksuban bermain media sosial dalam kalangan anak-anak kita di rumah? Okey, ada beberapa premis kita kena clear dulu. Pertama, kitalah yang mencorakkan anak kita. Apa yuladun walad ala fitrah fa abawahu yahwidani aw yumajjisani aw yunasirani. Kita anak kita macam kain putih. Kita yang mencorakkan Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Satu. Kedua, pesan Sayyidina Umar, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka. So kita tak bolehlah guna style zaman mesin type dulu. Betul. Kan zaman-zaman game Tetris, game Mario kan. Best game tu. Sekarang dah zaman Genshin Impact, zaman Demon Slayer, Mobile Tanjiro Legend. Kamado kan. Oh, kaki game. Nezuko semua benda kan. Kan. So itu dah zaman berbeza. So kita kena didik anak ikut zaman mereka. Cuma bila cakap pasal gadget ni, kita tak boleh nafi bahawa gadget ni
adalah keperluan termasuk untuk anak-anak kita. Tapi macam mana nak kawal? Saya tak nak pergi jauh, saya buat contoh anak saya. Saya dah hadir dah dengan dua-dua anak saya, Kristina, Batrisha, dan mereka bersetuju. Awal lagi daripada mereka tadika lagi. Kata daddy akan bagi phone lepas SPM. Oh, selepas 17 tahun. Bila dah umur 17 tahun. Okey. Ya memang dia orang kadang-kadang stres sebab sepupu-sepupu dia semua dah ada phone tu. Yelah, nak main Instagram, nak post gambar selfie Tak semua apa kan. Tapi sebab kita dah bincang elok dan telah dipersetujui, alhamdulillah pertama mereka okey. Okey, adakah langsung tak ada gadget? Ada. Masing-masing saya bagi hadiah iPad. Okey. Terkini pula tu. Betul. Ya, sekejap kan. Sayang anak tu masih. Saya bagi hadiah birthday terbaru untuk anak saya bangsa Batrisha, saya bagi iPad. Untuk tujuan pembelajaran. Dan ada sekali-sekala mereka buka YouTube. Tapi adakah mereka ada akaun social media? Ada. Anak saya ada Instagram. Tapi dia tak boleh buka di Instagram di iPad dia. Okey. Kalau nak buka, di phone saya. Oh. Nampak tak? Selamatlah, selamat. Selamat. So di situ nak sebut bahawa by the end of the day, macam mana set up anak-anak kita bukan anak-anak kita. Kita sebagai ibu bapa. Sebab sekarang pun ada apps yang parental apps Parental control. control tu. Plus mak bapak pun kena jadi contoh jugalah. Saya sampai tahap kadang-kadang anak saya tegur. Sebab sambil bawa kereta saya Sedap buka tu. phone kan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak perasan. Anak saya tegur saya. Which is okay lah, maknanya I did something good lah bila anak tegur tu. Betul-betul. So Itu kesentapan yang paling dalam. Kesentapan. Pedih ho. Sampai ketulang sum-sum tu anak tegur. Pedih ho. Kadang-kadang lepas solat jemaah kan, saya saja buka phone. Daddy zikir dulu. Oh mak. Alamak, simpan phone. Bakar rasa. Terus sentap. Makin kuat sikit je. Makin kuat zikirnya. Which is itulah point titik tolaknya kita sebagai parent kan. Sekian, terima kasih sekali lagi. Okey, betul lah tu. Amira Tak boleh nak jawab. Tak, sebenarnya saya nak sambung sikit. boleh. Saya sebagai anak lah. Okey. Baik. Saya memang melihat apa mak ayah saya buat. Tidak mendengar. Maksudnya kita dengar lah. Tapi kebanyakannya kita follow apa action mereka. Jadi saya faham bila abang cakap anak-anak tu tegur kan. Ataupun ajak zikir. Kerana mungkin sebelum-sebelum ni abang terus zikir. Kan? Jadi sebenarnya anak-anak ni dia macam sponge abang kan. Betul. Dia memang serap. Dia serap semua benda. Dia observe. Dia perhati. Dia perhati tau. Kadang kita rasa macam dia tak tengok kan. Kan? Tapi sebenarnya dia memerhati kita lah. So itulah yang saya buat kat mak ayah saya. Bila bapak saya bawa kereta, dia tidak baran tau. Jadi lama-kelamaan saya bawa kereta, saya jadi orang sangat tenang. Sebab saya tengok bapak saya, dia tenang je. Walaupun orang tak bagi signal. Dia relax. Kalau kita kan macam dah Hajar, bagilah signal tu. kan. Dia akan macam Chips off. dia akan bersangka baik. Dia macam tak apa tau. Mungkin dia terlupa. So saya sampai umur 30 ni saya bawa kereta dalam Kata keadaan umur lah. sorry. umur sebenar. Umur sebenar. Sampai umur saya 22 ni. Betul. Betul kan? Saya tetap menjadi orang yang tenang membawa kereta kerana saya melihat bapak saya seperti itu. Ni lead by example lah orang cakap. Jadilah suami yang baik. Tiba. Amin, insya-Allah doa-doakan. Okey, itu adalah soalan yang sudah terjawab oleh Bro Amin dan Amira sendiri sebagai seorang figura bapa dan seorang anak. Bagaimana untuk mendidik anak kita daripada menggunakan media sosial dengan keadaan yang tidak terkawal. Betul. Kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali. Selepas ini cuit sikit, jangan sentak.